Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu lagi kita dalam siri syarahan kitab Zakhirah Al-Musharrafah. Maka dalam episod kali ini kita akan menerangkan berkenaan dengan doa al-masyi ila masjid, doa berjalan menuju ke masjid. Jadi masjid merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah yang kita langkah untuk pergi ke masjid, langkahnya saja pun dah mendapat pahala, mendapat pahala dan digugurkan dosa-dosa kita, kerana tempat yang kita nak tuju itu adalah tempat yang mulia, iaitu rumah Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita sampai ke masjid, baru kita melangkah saja untuk pergi ke masjid, itu pun telah mendapat pahala, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemurah. Dan terdapat satu doa yang khusus yang dianjurkan untuk kita baca untuk kita ketika dalam perjalanan menuju ke masjid, sama ada kita pergi berjalan kaki ataupun dengan kenderaan dan sebagainya. Maka ada satu doa sebenarnya yang disunatkan untuk kita baca semasa dalam perjalanan kita menuju ke masjid. Jadi doa berjalan menuju ke masjid seperti yang ada dalam buku, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi mamsyaya hadha ilaik fa inni lam akhruj ashran wala batran wala riya'an wala sum'atan bal kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'idhani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfira li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka doa ini terjemahannya mungkin tuan-tuan dan puan-puan boleh baca di dalam buku tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hadis Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan doa ini, yang mana dikatakan barang siapa yang membaca doa ini ketika keluar menuju ke masjid, maka wakalallahu bihi sab'ina alfa malakin yastaghfiruna lahu wa aqbalallahu alaihi biwajhihi hatta yafragha min solatihi. Maka barang siapa yang membaca doa ini ketika dalam perjalanan menuju ke masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi tugas kepada 70,000 malaikat, 70,000 malaikat untuk beristighfar untuk orang ini. Masya-Allah, sangat besar fadilatnya. Kalau kita baca doa ini, bayangkan bukan 10, bukan 100, bukan 1000, tetapi 70,000 malaikat akan beristighfar untuk dosa-dosa kita, akan berdoa kepada Allah supaya Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita. Wa aqbalallahu alaihi biwajhi hatta yafragha min salatihi, dan pintu rahmat Allah terbuka untuknya sehinggalah dia selesai daripada solatnya. Masya-Allah. Maka para malaikat akan terus beristighfar sejak kita berjalan menuju ke masjid. Dah sampai ke masjid, kita duduk dalam masjid. Berapa lama kita duduk masjid? Mungkin ada program walhasilnya sampai kita telah selesai. Setelah selesai itu, malaikat akan berdoa untuk kita. Maka sangat besar fadilat doa ini dan amat rugi kalau kita tinggalkan. Maka boleh kita amalkan. Kalau kita tak mampu untuk menghafal, kita boleh baca dengan melihat dan sebagainya. Dengan zaman yang teknologi yang canggih, berbagai-bagai perkara yang boleh kita buat untuk bantu kita untuk kita baca doa ini. Dan nak menuju ke masjid, boleh kita sentuh sedikit berkenaan dengan beberapa adab untuk menuju ke masjid, kerana masjid adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya di dunia ini untuk kita pergi ke rumah orang-orang kenamaan ataupun rumah-rumah para pembesar, sudah pasti ada adabnya. Begitu juga dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka perlulah kita menjaga beberapa adab yang telah digariskan dan diterangkan oleh para ulama. Yang pertama sekali, dianjurkan untuk kita pergi ke masjid untuk kita memakai pakaian yang kemas. Untuk kita memakai pakaian yang kemas untuk kita menuju ke masjid. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian kamu yang kemas ketika pergi ke masjid. Maka kita guna pakaian zinah. Zinah ini dia bukan sekadar pakaian sahaja,
bukan sekadar libas, pakaian ataupun malabis ataupun thawb, tetapi dia pakaian yang kemas, untuk kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perlu kita jaga supaya janganlah kita memakai pakaian yang boleh mengganggu khusyuk solat orang lain. Contohnya, kadang-kadang kita ada orang yang dia pakai baju yang belakang baju tu ada tulisan ataupun gambar dan sebagainya. Jadi kadang-kadang ada orang lain sembahyang belakang dia, maka kadang-kadang mengganggu khusyuk kita. Kita tengah sembahyang, kita tengok orang depan ni tulis bajunya ada tulisan, maka kita pun sepatutnya sembahyang tengok bawah, tapi kita sibuk nak baca tulisan dekat baju dia, ataupun ada gambar, kita pun asyik nak tengok gambar baju dia saja. Jadi kalau kita ada baju-baju yang begitu, maka dianjurkan supaya kita elakkan kita memakai pakaian yang boleh mengganggu fokus orang lain ketika solat. Dan kita juga dianjurkan untuk memakai wangi-wangian untuk menuju ke masjid, kerana itu adalah satu sunnah Nabi SAW. Baginda Nabi SAW sangat suka memakai wangi-wangian. Maka ketika kita pergi ke masjid, kita memakai wangi-wangian. Untuk kaum lelaki, untuk kaum wanita perlu menjaga. Kenapa? Kerana kaum wanita tidak boleh memakai wangi-wangian yang begitu kuat sehingga lelaki ajnabi, lelaki asing yang bukan mahramnya, jangan sampai lelaki asing dapat cium, dapat hidu bau wangi-wangian yang dipakai oleh seorang muslimah ataupun seorang wanita, kerana akan mendatangkan dosa. Seorang wanita, dia dibenarkan memakai wangi-wangian, tetapi ketika bersama dengan keluarganya, bersama dengan mahramnya, tetapi tak boleh seorang wanita memakai wangi-wangian yang kuat sehingga lelaki asing, lelaki ajnabi boleh menghidu bau wangi itu, maka itu akan mendatangkan dosa. Walaupun pergi ke masjid, walaupun dalam konteks itu memakai wangian pergi ke masjid, maka dikhawatiri akan mendatangkan dosa. Maka itu satu perkara yang perlu dijaga. Dan seterusnya dalam kitab seterusnya ditulis itu doa memasuki masjid. Bismillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Dengan nama Allah kita masuk ke masjid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi, selawat. Kemudian Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunkanlah dosa-dosa saya, waftahli abwaba rahmatik, dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Maka kita masuk ke masjid, zahirnya kita melangkah masuk ke dalam bangunan masjid, tetapi hakikatnya kita masuk ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita masuk ke masjid, kita melangkah dengan kaki kanan. Bila kita masuk ke tempat yang mulia, maka kita masuk dengan kaki yang kanan. Dan kita mengelakkan pergi ke masjid dan sekiranya pada pakaian kita ataupun badan kita ada bau yang kurang enak, maka itu telah menjadi hukumnya makruh. Ataupun mulut berbau, bila mana seorang ni makan makanan yang berbau, maka dikhawatiri kalau dia pergi ke masjid, maka bau mulut itu akan mengganggu jemaah yang lain dan akan mengganggu para malaikat. Kerana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, para malaikat juga akan terganggu dengan bau busuk badan ataupun mulut. Sebab itu baginda Nabi SAW pernah berpesan kepada para sahabat, man akala thauman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana liyaq'ud fi baitihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang makan thaum, bawang putih, au basalan, ataupun bawang merah, maka jangan datang ke masjid, kata Nabi SAW. Kenapa? Kerana yang dimasukkan di sini makan bawang merah atau bawang putih dengan mentah, secara mentah. Kerana kalau bawang ini dia makan secara mentah, diratah, maka bau dia akan kuat. Tetapi kata para ulama, kalau bawang ini telah dimasak, maka kebiasaannya dia tidak lagi, mulut kita takkan bau lagi. Kalau bawang tu dah dimasak, maka dimakan, selalu kebiasaannya dia tak ada mengeluarkan bau yang busuk. Kebiasaannya baunya tak melekat lah. Maka yang dimasukkan di sini adalah bawang yang mentah. Dan dikiaskan juga, kata para ulama, segala makanan-makanan yang berbau. Dalam hadis ini baginda Nabi SAW sebut bawang sahaja, kerana itu yang berlaku pada zaman dahulu. Maka dapat kita kiaskan pada hari ini, segala jenis makanan yang berbau,
maka kalau boleh elakkan kita pergi ke masjid ketika mulut kita ada bau yang busuk. Dan kita hilangkan dulu. Maka caranya adalah kita usaha untuk kita menghilangkan bau itu sebelum kita pergi ke masjid. Dan bila sampai ke masjid, masuk ke masjid, disunatkan untuk solat tahiyatul masjid. Solat tahiyatul masjid ini maksud dia solat menghormati masjid. Maka cara kita nak menzahirkan rasa hormat kita kepada masjid ini, kepada rumah Allah ini, adalah dengan cara kita solat sebelum kita duduk. Maka kata Nabi SAW, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Rawahul Bukhari. Maksud Nabi SAW, bila kamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah kamu duduk selagi kamu belum solat 2 rakaat. Maka kata para ulama, yang dimasukkan tahiyatul masjid ini adalah apa-apa jenis solat yang kita solat, maka itu akan menjadi tahiyatul masjid. Sekiranya kita masuk ke dalam masjid dan kita azan dah berkumandang dan kita masuk ke masjid, kita solat qabliyah, maka solat qabliyah itu akan menjadi tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid, kita solat duha, duha itu akan menjadi tahiyatul masjid. Bahkan kalaulah kita masuk masjid, tengok jemaah dah melakukan, dah mula semayang, jemaah dah mula semayang berjemaah, maka kita terus masuk solat berjemaah, solat jemaah, solat fardu, itu akan menjadi tahiyatul masjid. Maka objektif tahiyatul masjid ni adalah kita solat sebelum duduk. Apa-apa solat pun tidak menjadi masalah, yang penting kita solat dahulu sebelum kita duduk. Dan boleh saja kalau kita tak ada apa-apa, boleh saja dipisahkan. Kalau kita masuk ke dalam masjid, kita nak solat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian setelah itu barulah kita nak semayang qabliyah, kan? Boleh saja, tak ada masalah. Dia boleh dipisahkan, dan boleh juga kalau kita nak gabungkan dengan solat-solat yang lain. Bahkan tahiyatul masjid ini sangat diambil berat oleh baginda Nabi SAW. Pernah satu ketika baginda Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah Jumaat. Pada hari Jumaat, tiba-tiba masuk seorang lelaki bernama Sulaik. Maka datang lelaki bernama Sulaik terlewat. Dia masuk ke dalam masjid, dan ketika itu baginda Nabi SAW dah mula menyampaikan khutbah. Maka dia duduk. Maka baginda Nabi SAW atas mimbar, baginda Nabi tengok perkara ini. Baginda Nabi SAW tengah berkhutbah, tapi baginda tengok Sulaik ini duduk. Daripada atas mimbar ni, Nabi berhenti berkhutbah sekejap, dan baginda berkata, "Ya Sulaik, kum farka' rak'atain wa tajawaz fihima." Dan baginda Nabi mengatakan, "Wahai Sulaik, bangun, jangan duduk terus, bangun, solat 2 rakaat dulu. Wa tajawaz fihima, tapi solat dengan ringkas, jangan solat lama-lama lah, sebab sekarang sedang khutbah." Maka ketika sedang khutbah Jumaat pun, baginda Nabi SAW sedang menyampaikan khutbah pun, baginda boleh bagi arahan supaya sahabat ini bangun solat tahiyatul masjid. Maka menunjukkan solat sunat tahiyatul masjid ini sangat dititik beratkan oleh baginda Nabi SAW. Maka kalau jika kita masuk ke dalam masjid, kita melihat sedang khutbah Jumaat sedang berjalan, tak ada masalah untuk kita solat tahiyatul masjid dengan ringkas, 2 rakaat dengan ringkas, walaupun imam sedang menyampaikan, khatib sedang menyampaikan khutbah, ataupun ketika ustaz sedang berceramah, kita masuk ke dalam masjid dan ada ustaz yang sedang berceramah dalam masjid, tidak ada masalah kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid, kemudian barulah kita duduk, kerana solat tahiyatul masjid ini adalah merupakan penghormatan kita kepada rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan antara adab yang perlu kita jaga ketika dalam masjid adalah jangan kita solat di hadapan laluan, di laluan orang ataupun di pintu laluan itu, janganlah kita solat di situ. Dan kerana itu telah ditegur oleh baginda Nabi SAW. Baginda bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nas, fa arada an yajtaz baina yadayhi falyarfa'hu." Baginda Nabi berkata, bila mana kamu solat, maka solatlah sutrah. Dalam sutrah ini maksud dia satu perkara yang ada di hadapan kita lah, sama ada tiang ataupun dinding di bahagian hadapan. Maksudnya kita mengelak solat di laluan orang. Dan kata Nabi SAW, bila kita dah solat di hadapan kita ada penghalang ataupun sutrah ini, kalau ada orang nak lalu, maka kita boleh halang dia. Kita ada hak untuk menghalang orang yang lalu di hadapan kita jika kita solat di belakang sutrah.
bila kita solat ada penghalang di hadapan kita sutrah ini, maka di situ kita ada hak untuk menghalang orang yang lalu di hadapan kita. Maka perlu kita jaga supaya kita memilih tempat solat sunat ini. Janganlah kita solat di laluan orang, di pintu masuk tempat orang lalu, maka janganlah kita solat di situ. Dan bila kita masuk ke masjid, disunatkan untuk kita niat iktikaf. Kita niat iktikaf, kita dalam hati kita, walaupun dalam bahasa Melayu sahaja, aku beriktikaf dalam rumah Allah ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sahaja aku niat iktikaf. Dan bila kita niat untuk iktikaf, maka duduk kita dalam masjid itu akan mendatangkan pahala. Walaupun kita duduk sahaja, kalau kita duduk dalam masjid dan solat, kita akan mendapat dua pahala. Pahala iktikaf dan pahala solat. Kalau kita dalam masjid, kita niat iktikaf dan kita baca Quran, kita akan dapat dua pahala. Niat pahala iktikaf dan pahala baca Quran. Kalau kita berzikir dalam masjid dengan iktikaf, kita dapat dua pahala. Dapat pahala iktikaf dan pahala zikir. Ataupun kita duduk saja-saja dalam masjid tanpa solat, dengan dia duduk saja tetap mendapat pahala sebab dia niat iktikaf. Kerana masjid itu adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala, maka berada dalam masjid itu saja merupakan satu ibadah. Dan antara adab dalam masjid ini adalah kita mengelakkan jual beli ataupun kita mengiklankan sebarang produk ataupun jualan kita di dalam masjid. Kerana itu mendapat larangan yang tegas daripada baginda Nabi SAW. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, baginda bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aitum man yunshidu fihi dhallatan faqulu la raddallahu alaik." Rawahu Tirmidzi. Baginda Nabi SAW bersabda, bila kamu lihat ada orang menjual atau membeli di dalam masjid, maka kamu katakan, la arbahallahu tijaratak, semoga perniagaan kamu tidak untung. Faqulu, maksudnya katakan kepada orang itu, semoga tidak untung bisnes kamu ni. Semoga tidak untung perniagaan kamu. Sebab apa? Sebab menjadikan masjid itu sebagai ruang untuk dia melakukan bisnesnya ataupun jualannya. Sedangkan masjid ini tempat yang mulia. Masjid ini adalah tempat untuk kita beribadah. Maka tidak layak untuk kita gunakan masjid sebagai platform untuk kita jual beli dan sebagainya, mencari keuntungan dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang perlu kita elakkan. Dan dalam hadis itu juga mengatakan, man yunshidu fihi dhallatan, barang siapa yang mencari barang yang hilang. Kerana zaman dahulu masjid adalah satu tempat perkumpulan orang ramai. Pada zaman dulu bukan senang nak mengumpulkan orang. Ada beberapa tempat saja yang orang selalu berkumpul. Maka kalau ada orang hilang barang, dia hilang untanya contohnya, dia punya unta hilang ke apa ke, dia pergi ke masjid, dia buat pengumuman, siapa yang ada nampak unta saya, maka mengganggu fokuslah orang dalam masjid. Masjid ini bukannya untuk kita memikirkan hal dunia. Masjid ini untuk kita beribadah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, kalaulah ada orang yang buat pengumuman untuk mencari barang hilang dalam masjid, maka katakan kepada dia, la raddallahu alaik, semoga kamu tak jumpa barang itu. Masya-Allah. Ini merupakan satu larangan tegas daripada baginda Nabi SAW. Dan satu isu yang kerap berlaku pada zaman kita sekarang ini adalah isu akad nikah di dalam masjid. Banyak orang yang membuat keputusan untuk mengambil keberkatan untuk melakukan akad nikah, majlis akad nikah di dalam masjid. Maka sekiranya majlis akad nikah berlaku di dalam masjid, maka ada beberapa perkara yang perlu kita beri perhatian. Pertama sekali, kita perlu memastikan semua yang hadir ketika majlis itu mestilah menutup aurat dengan sempurna. Kerana rumah Allah Subhanahu Wa Taala tempat yang mulia, maka hendaklah semua menutup aurat dengan sempurna ketika berada di dalam masjid ataupun di kawasan masjid. Yang kedua, perlulah diingatkan kepada mereka yang hadir supaya sekiranya ada wanita yang sedang haid ataupun sedang period, supaya tidak masuk ke dewan solat masjid. Dikhawatiri jika majlis akad nikah itu dibuat di dalam dewan solat dalam masjid, dikhawatiri ada wanita-wanita yang sedang haid tetapi melangkah masuk ke dalam dewan solat, maka ini satu perkara yang perlu diberi perhatian. Dan ketika sedang berada dalam masjid, perlulah elak untuk gelak ketawa ataupun
cakap perkara-perkara yang tidak elok ketika dalam masjid ini. Kita perlu menjaga supaya lafaz dan kalimah-kalimah yang keluar daripada mulut kita hanyalah perkataan yang baik-baik sahaja. Dan perlu diingatkan juga kepada mereka yang hadir untuk solat tahiyatul masjid. Sebab solat tahiyatul masjid seperti yang kita sentuh tadi adalah tanda penghormatan kita kepada masjid itu. Maka kalaulah dilakukan majlis akad nikah dalam masjid, maka janganlah masuk ke dalam masjid begitu sahaja akad nikah dan keluar begitu sahaja tanpa melakukan solat tahiyatul masjid. Maka itu adalah satu perkara yang perlu dielakkan. Demikian secara ringkas adab-adab ketika dalam masjid. Dan seterusnya doa keluar daripada masjid, mengatakan di situ keluarlah masjid dengan kaki kiri. Maka itu kaedahnya bila kita keluar daripada tempat yang mulia, kita keluar dengan kaki kiri. Bila kita masuk tempat mulia, masuk dengan kaki kanan. Kita masuk masjid dengan kaki kanan. Kita keluar daripada masjid dengan kaki kiri. Maka itu adabnya. Dan kita bacalah doa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa junudihi bismillah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Kita baca doa, ya Allah, aku berlindung daripada syaitan rajim. Kita berlindung daripada syaitan. Mudah-mudahan kita keluar daripada masjid itu dengan perlindungan penuh daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan dan tipu daya syaitan. Dan bila kita melangkah keluar tadi, kita selawat ke atas Nabi dan kita doa, ya Allah, ampunkanlah dosaku, waftahli abwaba fadlika, dan bukakan pintu-pintu kurniaanmu, pintu anugerahmu, pintu rezekimu, bukakanlah bagiku. Kerana dijanjikan orang yang datang masjid, bila keluar daripada masjid, maka akan terbuka pintu rezeki Allah Subhanahu wa taala akan terbuka untuknya. Dalam surah Al-Jumu'ah Allah mengatakan, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bila telah selesai solat, fa idza qudiyatis salah fantashiru fil ard, maka keluar daripada masjid, bertebaranlah kamu ke muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, dan carilah rezeki Allah. Maka keluar daripada masjid, Allah mengatakan keluar setelah selesai solat. Setelah pertama sekali solat, kemudian fantashiru fil ard, maka solat Jumaat di masjid, maka keluar daripada masjid, carilah rezeki. Maka Allah mengatakan setelah solat, maka keluar daripada masjid, carilah rezeki. Maka itu menunjukkan solat membuka pintu rezeki. Kita datang ke masjid, terbuka pintu rezeki yang penuh berkat untuk kita. Maka mudah-mudahan bila kita baca doa ini, kita keluar daripada masjid, melangkah dengan kaki kiri, waftahli abwaba fadlika, ya Allah, bukakanlah pintu rezekimu kepadaku. Mudah-mudahan bila kita keluar daripada masjid, terbukalah segala pintu rezeki yang penuh berkat dan rahmat untuk kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita sentiasa diberi taufik untuk mengamalkan sunnah-sunnah ini. Kita dan keluarga kita mudah-mudahan mendapat ganjaran yang besar di dunia dan di akhirat. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.